Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi hari yang ke-10 dalam bulan Ramadan. Kan dah 1/3 dah kita lalui Ramadan ni. Semoga Allah kurniakan kita istiqamah, kurniakan kita keimanan ihtisab tu, iman dan ihtisab untuk meneruskan lagi bulan Ramadan ni, bulan Quran ni dengan Quran ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betul ke? Anak-anak, teacher baca hadis tu? Betul ya? Di barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab ni maksud dia mencari pahala, bersungguh-sungguh untuk mencari, meraih pahala. Jadi diampunkan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Maknanya semua dosa-dosa kita ni akan diampunkan. Tapi dengan syarat itulah imanan wahtisaban. Semoga usaha kita yang kecil ni, kita berusaha tiap-tiap hari, kita datang, kita belajar Al-Quran. Walaupun nampak macam kecil, remeh. Tapi kita berpegang pada Quran ni kalam Allah. Jadi setiap satu yang kita faham tu pun semoga itu menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah. Tujuan kita belajar Quran, faham Quran supaya kita dapat buat, kita dapat laksanakan, kita dapat jadi hamba yang taat. Kita nak jadi lebih taat daripada kita yang semalam. Macam kata, pinjam kata-kata sahabat dalam grup tu ya. Kita nak jadi lebih baik daripada yang kita yang semalam. Baik, jadi saya teruskan hari ini dengan pelajaran kita. Kita dah nak habis pelajaran bahagian isim ni. Jadi kalau ada soalan mengenai pelajaran yang sebelum ni, boleh tanya. Jangan risaulah nak tanya kalau kat sini ni. Alamak, apa hal ni? Tak sambung. Okey, terasa okay dah. Okey, jadi ni semalam kita buat kan? Sebelum kita melangkah kepada pecahan kalimah yang seterusnya, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya akan recap sikit dan kita masuk bahagian kosakata. Okey, kita tahu yang kita belajar tadi Kalau ada boleh letak dekat chat ataupun kalau nak tanya, just on your mic. Okey. Baik. Kita tahu yang kalau kita tengok homepage kita ni, homepage yang mana? Ni homepage. Kita belajar Quran ni, kita nak kenal kalimah, pecahan kalimah. Jadi pecahan kalimah ada harf. Jadi harf ni pun ada pecahan dia. Dan kita dah cover dah hari tu, awal-awal lagi. Jadi harf ni ialah ditandakan dengan warna hijau dan dia merupakan kata tugas ataupun kata sendi. Itu pecahan harf. Pecahan harf ni maksud dia apa? Perkataan yang mempunyai nilai makna, dia mempunyai makna sendiri, tetapi hanya berfungsi ada nilai makna dia tu apabila bergabung dengan isim ataupun kata kerja. Kalau tidak, dia macam tidak memberikan kefahaman kepada pendengar, pembaca ataupun pembaca lah ataupun penutur lah kalau kita belajar komunikasi. Tapi kat kita ni tak memberi kefahaman kepada pembaca. Melainkan perlu digabungkan dengan isim ataupun fi'il. Jadi ada kata pecahan harf ialah ada kata tugas dan juga kata sendi. Okey, yang ni kalau kita nak ingat balik,
ada dalam bentuk TikTok, dalam Cik Kap dah buat tu. Jadi boleh ulang kaji secara lebih cepat lah. Kalau tak sempat nak tengok rakaman tentang pelajaran ni. Baik. Tapi sebenarnya tengok rakaman lagi mudah juga kan, boleh skip-skip part yang ni boleh lajukan, yang mana kita nak je kita kita pergi tuju ke situ. Baik, kemudian kita dah tengok juga pecahan kalimah yang kedua iaitu isim. Isim ni ditandakan dengan warna hitam. Jadi bila guna dia tu, bila warna hitam tu macam kita buat latihan. So kita nampak ni hitam ni kita dah tahu dah itu isim. Selepas daripada tu baru kita melihat tanda-tanda isim. Maknanya kita lihat tanda Ya. isim. Kita dah tahu kan? Kita dah belajar lah. Ya? Okay. Isim ni apa dia? Perkataan yang mempunyai nilai makna tapi dia tidak terikat dengan masa. Ini istilah isim, istilah linguistik lah, istilah dari segi bahasa dalam bahasa Nahu ni. Bila kita belajar Nahu, isim tu maksud dia macam tu. Kata nama. Jadi dia hanya menamakan perkataan ataupun yelah, dia nama je lah. Dia tak terikat dengan masa. Dia bukan ada telah ke, akan datang ke, tak ada. Dia hanya nama-nama bagi perkara-perkara di bawah ni. Yang kita belajar juga ialah satu kalimah isim, satu kalimah isim mempunyai banyak maklumat. Maknanya lebih daripada satu. Dia bukan sekadar nama. Tapi pada nama tu dia mempunyai atau dia memberitahu kita juga maklumat jantina dan bilangan. Dan dia juga memberitahu kita maklumat. Ada 3 perkara kat sini. Satu, sama ada dia kata nama am ataupun kata nama khas. Dan juga mempunyai maklumat jantina serta bilangan. Itu bahasa Arab. Satu kalimah ada lebih daripada satu maklumat. Jadi dia nama tu, satu nama tapi bagi tahu kita tentang sama ada dia nama am, nama khas, jantina dan bilangan. Semua ni kita dah belajar ataupun kita dah cover lah. Dari segi apa? Tanda dia. Maknanya kita tahulah kalau nama am tanda apa, nama khas tanda dia apa, kalau jantina tanda dia apa, kalau bilangan apa tandanya. Jadi dia saling dia sangat-sangat apa kita nak kata padat lah. Benda tu memang padat. Jadi kalau macam rasa tertekan sikit tu biasa. Sebab apa? Kita banyak sangat information yang kita belajar dalam masa yang agak singkat. Tetapi kita kat sini objektif kita lihatlah dia sebagai satu, macam kadang-kadang kena jauhkan sikit diri kita ni. Tengok overview, tengok the big picture orang kata. Tengok gambaran yang besar tu. Jadi kita nampak dia dekat mana. Kita nak sampai kat mana, apa tujuan kita, balik sentiasa kita selalu ingatkan objektif kita. Objektif kita ialah bila belajar Nahu ni, untuk kita kenal kalimah tu dan kita boleh terjemah. Supaya kita dapat mesej yang umum, yang paling basic, yang tersurat sahaja dulu. Ya? Okey. Itulah tujuan kita. Okey. Jadi untuk itu kadang-kadang selalu kita diberitahulah macam saya ni sebab belajar kebanyakan orang jadi takut sebab apa? Dia kata tak ada vocab. Dia tak ada vocab. Jadi saya nak bagi macam satu apa hack. Kita kata boleh tak kita kata hack. Hack. Hack macam dah bukan gula-gula hacks. Hacks. Okey, maknanya apa? Perkataan ni kita tak usah susah hati sangat pasal ya? Ada nak tanya ke? Puan Siti Zawiyah? Tak. Baik, kita macam ni. Kalau dalam Quran ni bila kita belajar kan, kita macam kata orang selalu risau tak ada kosakata. Kosakata means vocab ni. Selalu orang sebut perkataannya ialah vocab. Saya tak ada vocab. Saya tak ada vocab. Macam mana saya nak terjemah? Memanglah kalau langsung tak ada tu susah juga. Tetapi biasanya kita kena faham macam ni. Belajar Nahu ni belajar Nahu Quran memang sebenarnya lebih mudah. Sebab apa? Quran ni vocab dia tu tak berubah. Yang itu daripada mula kita belajar, itulah juga. Ya? Jadi kalau kita nampak tanda-tanda yang menunjukkan bilangan ke apa ke semua tu dengan warna, dibantu dengan warna tu, insya-Allah kita akan build, kita akan bina kita punya kosakata tu.
Lagi satu, dia tak berubah. Lepas tu macam Quran tu sebab itu sahaja. Lagi satu dia berulang-ulang. Banyakkan perkataan ni berulang-ulang. Jadi macam itulah yang disebut dalam kosakata ni. Kita dalam page ini kita menghimpunkan kosakata ataupun untuk isim yang paling banyak di dalam Al-Quran. Jadi daripada situ kita boleh macam ada orang bimbang, saya tak tahulah, sebab jamak taksir tu tak ada formula, jadi saya tak boleh kenal. Okey, jadi cara dia ialah kita biasakan, kita kenal pasti jamak taksir dia apa daripada kosakata yang diberikannya. Okey. Jadi dalam hal ini kosakata isim, kalau kita baca sama-sama muka surat ni, kosakata ataupun vocabulary isim yang paling banyak di dalam Quran dikumpulkan di bawah dan boleh digunakan sebagai latihan. Latihan ni tidak akan dibuat dalam kelas ni lah. Sebab kita ni bagi overview kan. Maknanya kalau ada kumpulan, ada kawan-kawan kita yang macam dah mahir sikit, maknanya dah habis modul 1 dan dah boleh terjemah tu, boleh bantu kawan-kawan yang lain. Memang kita nak galakkan supaya siapa yang keluar daripada Nahwu ringkas ni, dia patutnya boleh sampaikan pada orang lain. Mana boleh mengajar dengan menggunakan kaedah Nahwu ringkas ni. Jadi daripada apa yang dia belajar tu, bimbinglah, buatlah latihan ni. Grup-grup yang kecil lagi. Maknanya contoh, katakan dalam ni siapa? Puan Khairiatun. Okay. Puan Khairiatun dah belajar ni. Jadi boleh buat satu kumpulan kecil, ajarkan. Jadi buatlah latihan yang kita belajar tentang tanda isim, apa tu, iaitu isim nama khas, isim nama tu semua tu boleh buat. Ada kalau di jamak taksir, kerana apa? Kalau kita buat ni nak ubah-ubah tu, kita tak perlu ubah semua. Bukan sebab dalam Quran bukan kita yang letak baris, it's already there. Semuanya dalam Quran siap-siap dah. Jadi kita tinggal kenal pasti, terjemah. Kita kenal, kita terjemah. Tu je perkara tu yang kita buat. Baik, saya bagi contoh sedikit . Okey, di bawah ni kalau kita tengok perkataan-perkataan ni semua, ni bererti jumlah kekerapan kalimah ini dijumpai ataupun ditulis di dalam Al-Quran. Maknanya jumlah dia berapa. Jadi perkataan Allah. Jadi banyak kali, berapa ribu? 2699. Ini banyak sangat ruang yang kita boleh keluarkan untuk ajar orang. Dari segi, kalau contohnya anak-anak lah adalah kita punya pelanggan ataupun audience anak-anak. Jadi satu, kita boleh ajar dia membaca nombor ni. Kalau yang kecil-kecil itu, dan kita boleh kenalkan tulisan dan sebagainya. Tapi untuk segi Nahwu tak perlulah. Maknanya kita cuma tahu macam ni Allahu, Allah. Tapi kenapa tak diberikan baris? Sebab baris tu boleh jadi kita dalam Quran dia berubah. Itu kita bolehlah introduce. Kalau Allahu marfu, macam tu kita buatlah. Ini saya cadangkan Kalau dia baris macam tadi Allahu. Kalau dia fathah, maknanya dia mansub. Begitu. Bolehlah kita buat ni sebagai satu latihan. Kalau dia bawah, maknanya dia majrur. Boleh kita buat ni tanda isim ni. Isim ni ada 3 ni je. Apa benda marfu', mansub, majrur ni? Kita ulang balik semula. Maknanya dia adalah kedudukan dia dalam ayat. Dia tanda kedudukan dia, peranannya di dalam ayat. Ini salah satu cara kita boleh buat lah untuk perkataan Allah. Tapi kalau Allahumma pula ada berapa kali dalam Quran, itu kita bolehlah tambah, kita jumpa kan. Bila kita baca Quran, kita jumpa, kita tambahkan kepada vocabulary kita tu. Kemudian, macam perkataan Rob. Okey. Hari ni sebab semalam ada, saya rasa macam betul juga, bila jamak taksir tu, jamak yang susah-susah tu, jamak yang ada tanda senang tapi jamak taksir. Jadi hari ni saya macam nak berikan beberapa perkataan yang jamak taksir dia apa, yang menjadikan kita ni kadang-kadang tak tahu nak terjemah apa kerana dia berubah. Sebab jamak taksir dia tak ada formula. Jadi dia memang kadang-kadang tak sama langsung bunyi dia daripada satu jamak taksir ke jamak taksir yang lain. Okey? Baik.
Boleh setuju macam tu? Ada soalan? Boleh saya teruskan? Selamat datang kepada Boleh. Rina. Azikah. Okey, alhamdulillah. Sebut silakan. Baik, ya Kak Aini nak tanya apa? Boleh terus. Oh, boleh teruskan. Oh, ingatkan Kak Aini nak tanya. Baik, alhamdulillah. Jadi Rob, kita tahu saat kita jumpa banyak. Kita dah tahu dah perkataan Rob ni. Kita pun sebut dalam bahasa kita kan, Rob, Tuhan. Jadi kalau dia dalam bentuk frasa nama, selalunya kita bolehlah tambahkan. Robbi, Tuhan bagiku. Rabbukum, Tuhan bagi kamu. Kita boleh buat latihan tu sendiri. Okey? Boleh? Nampak tak? Ini frasa nama kalau Rabbi ataupun Rabbukum. Bolehlah. Sama ada nak keluarkan ke, yang cara tu nak mengajar tu masing-masing lah, style masing-masing. Nak suruh pelajar tulis ke, nak suruh kawan-kawan tulis ke. Kalau saya tak perlu cari. Kalau saya cari dalam Quran. Tak payah buat yang susah lagi. Terus cari. Okey, cuba cari yang perkataan Rabb. Jadi Rabbul Alamin, Rabbil Alamin dalam Fatihah. Mulakan daripada depan. Kalau nak mulakan daripada surah-surah belakang pun silakan. Jadi kat situ terus terjemah. Tuhan kamu, contoh. Atau, jadi kalau dia punya jamak taksir untuk Rabb ni ialah, ni kata Tuhan kan? Ni bukan Tuhan ni tak semestinya Allah. Maknanya cerita maksud dia Tuhan. Ada maksud lain. Itu tadaburnya lah pula. Kalau kita kata Rob ni apa maksud dia? Kenapa beza Tuhan Rob dengan Tuhan Ilah? Itu tadabur. Itu cerita dia tentang tadabur dan juga bahasa Arab. Itu nanti. Jadi sekarang ni kita cuma kenal, okey, secara umumnya maksud dia ialah Tuhan. Kalau dia dalam bentuk jamak taksir, ni semalam kita belajar, kita jumpa juga arbab. Dalam Quran selalunya arbab ni arbaban. Dalam Quran selalunya dia keluar arbaban. Bila arbaban, dia ada baris tambah baris fathatin macam tu. Arbaban, ada alif. Arbaban. Tapi maksud asal dia arbab lah. Arbabun lah. Ini jamak taksir. Hari ni saya bagi yang tu je. Maknanya saya nak berikan jamak taksir. Bukan saya tahu semua pun. Tapi saya dah buat, ini yang perkataan yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Ini mengikut turutan. Jadi kalau jamak taksir dia apa? Arbaban. Macam Allahu ni tak ada. Janganlah pula tanya jamak taksir dia. Okey. Ar tidak ada dalam Quran jamak taksir dia. Bentuk dia dalam jamak taksir tak ada. Sebab dia satu je bumi. Jadi tak payah. Jadi latihan dia apa? Kalau di sini latihan dia jadikan dia makrifah al-ar. Macam tu. Kalau nak jadikan dia dua ada tak? Dua ada dalam Quran ada. Ardani. Macam tu. Bolehlah kalau kita nak buat. Okey? Tapi jamak taksir dia saya tak jumpa dalam Quran. Jadi saya tak nak susahkan diri saya lagi. Not yet. Saya tak nak buka-buka kamus. Nak buka kamus tebal. Ataupun kita nak gunakan internet pun kita tak faham. Banyak semua dalam bahasa Arab. Jadi payah. Biar je dulu. Apa yang berlaku bila dia keluar dalam Quran. Dia keluar 461 kali contohnya. So kita cari. Macam itulah. Okey. Kaum. Kaum pun begitu juga. Jarang kita jumpa perkataan kaum yang memberi maksud kaum ni. Tak, setakat yang saya buat ni, kaji ni, tak jumpa dia kata kaum-kaum. Ada ke Cik Kap? Kalau ada, bagi tahu saya. Saya pun tak. Jadi dia tak jumpa jamak taksir dia. Kalau ayat, ni ayah. Kalau kita berhenti, ayah. Tapi kalau jamak taksir dia jadi dia bukan jamak taksir, ini jamak lah. Ni ayat. Jadi boleh juga. Bolehlah kita buat macam tu. Okey. Kulu ni tak ada juga. Dia setiap maksud dia pun satu. Jadi dia panggil, dia jadi kulu, kulla. Kalau kulu, kulun. Tu marfu'. Kulan. Itu mansub. Kita buatlah latihan yang macam tu pula. Okey. Okay, boleh ke setakat ni? Faham ke saya punya tujuan tu? Membantu tak? Kalau tak membantu, kita move on. Tak? Membantu. Membantu. Okey.
Ya Kak Zawiyah? Tak ada Okey, kalau rasul. Rasulun, rasulan. Maknanya seorang rasul kan? Rasulin, seorang rasul. Tapi kalau dia banyak, dia menjadi rusulun. Ini banyak dalam Quran. Rusul. Rusulun, rusulan, rusulin, semua ada. Ini jamak taksirnya. Yaum. Yaum ni satu hari. Kalau yaum. Al-yaum maknanya hari itu, hari ini. Kalau orang Arab cakap al-yaum tu maknanya hari ini, today. Tapi kalau banyak hari, ayyaman. Ayam lah, bukan ayaman. Bukan ayam ya, Abud. Ayam, ada syaddah. Bukan ayam binatang tu. Tak ada, tiba-tiba je lah tanya nak tanya Abud. Tak apa. Okey, seterusnya. Apa lagi? Boleh tulis kat buku kalau nak. Azab. Azab dalam Quran pun tak ada macam seksaan-seksaan. Dia dah satu je macam tu je. Azab. Dia tak ada pula jumpa jamak taksirnya. Jadi kita tak payah buat yang tak ada dalam Quran tu tak buat. Sama. Sama ni dalam bentuk jamak dia jamak muannas salim. Ada alif ta. Samawat. Okey, kalau nafsun. Nafs dia akan jadi dia boleh dua. Kadang-kadang anfus. Ini banyak dalam Quran. Selalu kita jumpa dia dalam bentuk macam ni. Ataupun nufus. Kalau syai'un ada tak dalam bentuk jamak taksir? Ada. Ialah asya. Asya. Kadang ada rasa bimbang kan. Macam tak tahu jamak taksir. Jadi untuk perkataan yang sering kita jumpa dalam Quran, jamak taksir dia yang itu-itu juga. Macam itulah cara kita ni. Okey, kalau kitab, kutubun. Kutub. Hak tak ada. Saya tak jumpa. Kalau siapa jumpa boleh. Nas ni ada banyak. Nas ada yang asal dia ins. Ins. Insun. Insia. Ini satu. Ini menunjukkan banyak lah. Oh, tak silap. Bukan menunjukkan banyak. Nas ni dia dah memang kita jumpa. Contoh An-Nas kan. An-Nas tu yang jamak taksir dia. Ins tu yang menunjukkan satu. Insan. Itu dia dah jadi kata terbitan. Okey? Tak apa. Don't worry sangat. Kalau tak ada, jadi yang nas ni, kalau dia kita selalu jumpa An-Nas, dia dah maksud dia banyak. Ada lagi satu, Unas. Yang macam kita tengok semalam. Unasim. Itu baru jamak. Banyak. Masam. Ya. Bukan. Okey. Qabla. Mukminin kita dah mukmin ni kita dah tahu, mukminuna. Dia punya cara jamak dia ada formula, senanglah. Mukminuna, mukminina. Ni formula dia. Kalau sabil tak ada formula, jamak taksir, subul. Subula salam. Nak kata tak ada formula pun bukan sebenarnya ada, tapi memerlukan masa yang panjang untuk kita belajar. Kita belajar tu jadi lama lah. Tapi kalau untuk Quran sebenarnya tak lama. Tak payah susah hati nak belajar dia punya formula tu. Formula dia payah. Kena tahu saraf semua. Al-Amar jadi umur. Pastikan jangan sebut salah ni. Ain dengan Hamzah. Ni Hamzah. Urusan ataupun perintah. Umur. Ni perintah ataupun urusan. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai perkara. Ayuha, okey, ba'dha ni pun tak ada, khair pun tak ada. Khair. Kalau ada pun dalam bentuk muannas salim. Khairat. Dia jadi macam tu. Khair jadi khairat, muannas salim. Ya?
Khairat kematian. Itu perkataan tu dah selalu kita gunakan. Khairat. Ilah. Ilah ni ada banyak sebab ilah memberi maksud Tuhan juga. Tetapi kalau banyak jamak taksir alihah. Alihah. Nar tak ada. Yang lain tu yang tak ada, tak adalah. Kolbun jadi kulub. Kulub. Abdi, abdun, abadan. Dia akan jadi ibad. Ibad. Alah Makji, sorry. Back ni. Tu nombor dah. Makji dah situ. Okey. Ahlu pun tak ada. Ahlu pun macam tu saja. Yad tangan ID. Dia jadi ID. Kalau banyak. Kafirun ni dah memang banyak. Ni perkataan ni banyak dalam Quran. 119 kali. Rahmat pun tak ada. Selalunya jumpa satu je. Ataupun dia akan jadi jamak mu'annas salim. Dia senang. Rahmat. Kalau rahmah, satu. Rahmat. Banyak. Ajru, ujur. Ini jamak taksir dia. Zalim, dia sama, dia tambah una ataupun ina, jamak muzakkar salim. Kan? Ini senang sikit. Tambah macam tu je. Jadi ulum. Tapi saya tak pasti perkataan ulum ni ada tak dalam Quran. Saya rasa macam mungkin saya yang tak tahu. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau tak, itulah jamak dia. Ulum hadis. Ilmu-ilmu berkenaan hadis. Macam tu kan? Din tak ada. Din pun tak ada dalam Quran. Jannah ada dalam bentuk mu'annas salim. Jadi tak ada masalah lah. Senang dah. Ada formula jannat. Bunyi pun lain. Kalau wakaf, jannat. Maknanya banyak. Kalau eja dengan ha tu, jannah. Kalau dalam kita nak cakap Melayu, maknanya satu. Qaul jadi aqwal. Aqwal. Perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan. Zu. Zu ni zawi kan? Zawa ke, zawi ke, dia beli maknanya yang banyak. Pemilik-pemilik. Zawa ataupun zawi. Bergantung kepada dia punya apa tu i'rabnya. Malak. Malak yang bermaksud malaikat. Ini dah ramai dah tahu dah. Malaikah. Malaikah. Masalah. Masalu jadi amsal. Amsal. Mal jadi amwal. Belajar isim, perkataan yang banyak kita jumpa dalam Quran, dalam muka surat kosakata ni. Jadi kita jangan susah hati kita tak tahu perkataan tu. Jadi kita boleh belajar perkataan-perkataan ni semua. Kebanyakannya pun kita dah tahu dalam bahasa kita. Cuma saya memberikan perkataannya yang kalau dia jamak taksir. Kan jamak taksir tak ada formula. Tak ada formula una, ina, atun, atin, atin tu tak ada formula. Jadi ni perkataan yang kerap kita jumpa dalam Quran, yang banyak kali disebut dalam Quran, saya berikan jamak taksir dia. Bentuk kalau dia jamak taksir. Jadi waliyun satu pelindung, dia akan jadi awliya. Awliya. Ada perkataan dalam Quran dia datang dengan jamak taksir je. Macam tu. Ada dalam Quran dia ada duaan je. Dia tak sampai pula jamak taksir. Macam itulah. Hudan, tak ada. Saya tak jumpa banyak. Saya jumpa tak ada. Maknanya jamak taksir dia tak ada. Hudan aja. Fadlun pun gitu juga. Tapi kita tahu kalau dia fadlah, fadilat. Fadilat. Fadilah. Dia ada bentuk lain sikit lah. Dia yang biasa jamak muannas salim kalau dia datang dengan ta marbutah. Kalau fadal ni tak jumpa.
Salat jadi salawat. Salawat. Solat bukan saja maksud solat, dia ada juga memberi maksud doa, keampunan. Tengok siapa yang berselawat tu. Siapa yang cakap tu. Kalau Allah berselawat kepada malaikat, orang yang berselawat kepada Nabi SAW, maksud dia bukanlah Allah solat pula. Kan? Pada segi verb dia tu. Salawatum mir rabbihim. Maknanya apa? Maknanya keampunan. Kalau Allah bagi, Allah yang cakap tu, keampunan. Okey, tu sajalah. Ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita akan masuk topik baru ni. Masuk topik baru sikit aja. Boleh? Kak Rosna ada soalan? Kak Rosna selalu bagi soalan yang bagus. Tak ada? Tak ada buat masa ni lah. Rasanya kena baca selalu dan insya-Allah boleh ingat. Kena baca apa? Surah? Kena baca selalu this Oh. kosakata Ha, supaya dia boleh imprint in the mind. InsyaAllah satu. Dan juga macam kalau kita kena banyakkan baca Quran tu. Makna Ya, buat ya. latihan tu dengan bila kita baca kan, kita cari sikit-sikit, kita nampak, kita baca. Walaupun kita baca satu ayat, kita perhatikan perkataan-perkataan yang kita dah tahu tu. Kenal isim dan cuba terjemah isim. Ya. Nanti picture dia tu akan jadi lengkap lah, gambar dia tu akan jadi lengkap lah. Sekarang ni macam kita belajar, kita baru belajar 2 parts, kita baru dapat beberapa puzzle. Tapi kita dah dapat lah gambaran seluruhannya. Sekarang apa? Ada soalan? Macam ayat untuk langit kan. Ha, Bahasa Arab it's sama. sama. Selamat. So for me I kena baca selalu lah supaya I ingat. Okey, jadi samawat macam tu dia punya banyak. Okey, betul Yeah. tu. Berbezalah siapa-siapa, mana bergantung lah masing-masing tu. Ada yang kalau kita dah selalu jumpa, kita selalu cakap kadang dalam doa. Jadi kita dah tahu dah ini bentuk apa. Ya. Baik, Yeah. saya tengok ada Terima soalan kasih. sama. Yang last tu macam sama, selawat. Oh, berbeza sikit tu. Satu, kalau kita berhenti, yang tu solah. Solah, kita bentuk dia solah. Tapi yang kalau jamak muannas salim tu, dia mesti dengan ta terbuka ni. Ta maftuhah. Dia tak boleh ta simpul ni. Jadi dari situlah yang kita tahu bila dia transfer kan, maknanya dia jadi perempuan yang banyak, dia akan jadi macam tu. Waw ni tak bunyi. Ni bukan bunyi waw. Waw tu rumah je untuk alif ni. Okey? Adakah dia menjawab soalan tu? Okey, alright. Baik. Okey, jadi selalu saya pun kalau kita mengaji tu kan kadang-kadang orang tersebut ni bila waw tu, okey, dalam Quran Resam Usmani ni cara dia kita nak tengok kalau dia tak ada tanda harakat tu, makna tak ada baris, makna benda tu dia tak bunyi lah kalau tak ada baris tu. Contoh macam kecuali kalau mat kan? Mat memang tak ada baris atas dia, tapi kita tahu dia panjang. Tapi dia huruf tu sendiri tak berbunyi kan? Dia jadi mat je. Macam hayati dunia tu. Mana kat sini ada tak? Okey, tak nampak. Ni. Macam ni. Kita tak boleh, jangan baca ni. Jangan baca sebab atas waw ni tak ada harakat. Dia tak ada harakat. Harakat tu apa maksud dia? Macam kalau kita belajar nahu. Baris. Okey. Harakat ni kan bukan yang tu. Harakat ni maksud dia apa? Dia mesti ada fathah, kasrah, ataupun dhammah. Tu harakat tu maksud dia. Tak kisahlah kalau dia fathatain ke, 2 fathah ke, ataupun sukun. Itu sukun semua dikira harakat. Tanda baris, betul. Tanda baris. Jadi kalau kita jumpa waw macam ni, lepas tu dia tak ada harakat atas dia, maknanya jangan bunyikan. Dia tak bunyi. Okey? Tu macam hack jugalah. Saya suka juga perkataan hack ni.
Tapi tak pernah buat yang kalau benda lain orang cerita hack tu. Okey, baik. Okey, jom kita pergi masuk pelajaran baru. Okey, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk kaedah tadi dah habis dah. Maknanya kita dah secara umumnya benda yang paling basic kali untuk darjah 1. Darjah 1 ni ya, Azlina. Darjah 1 dah habislah bahagian isim tu. Cukuplah untuk kita yang baru ni, belum ada basic ni. Cukuplah yang tu dulu. Ada ini je ke? Ada yang dah pandai tu kata, ini je ke? Nanti masuk modul 2. Yang tu masuk modul 2 tentang isim tu pula. Okey. Sekarang kita masuk pecahan kalimah yang ketiga iaitu fi'il. Fi'il ni, fi'il, bimbang benda ni jatuh. Sekejap. Okey, fi'il kalau ejaan dia apa? Fi'lun. Fi'lun. Fi'il lah kita sebut fi'il tu. Bukan fil. Kalau kita kata fil kan. Kita ingat ni dua perkataan tak? Dia fi'il. Fi'il. Kalau orang Melayu cakap fi'il dulu. Fi'il. Fi'il, perangai. Fi'il. Tapi sebenarnya perkataan dia datang daripada bahasa Arab ni ya. Fi'il. Apa lu fi'il dia ni? Dia dah buang fi'il dah. Kau cakap tabiat tu kan. Orang suka cakap gitulah. Okey, fi'il dalam bahasa Arab maknanya kita belajar ni apa? Tentang kalimah kan. Satu kalimah fi'il dalam bahasa Arab ni dia mengandungi 3 maklumat asas. Satu kata kerja, satu fi'il mengandungi 3 maklumat asas. Apa dia? Yang pertama, maklumat perbuatan ataupun kejadian. Kejadian ni macam kita kata hal, peristiwa macam itulah. Hal ataupun peristiwa. Benda tu kita tak nampak. Kalau kata kerja ni kita nampak. Tapi kalau kejadian ni macam merdeka contohnya. Pecah contoh dia tu kejadian. Okey. Dan ada maklumat ganti nama ataupun pelaku. Dia juga disebut sebagai pelaku, pembuat. Pelaku. Dan ada maklumat masa. Masa bila ia terjadi. Okey. Masa ni terbahagi pula kepada 3. Iaitu masa lampau, masa kini dan masa depan, kala depan. Dan masa akan datang. Ataupun perintah. Masa depan ataupun perintah. Kata perintah. Dia ada 3. Bahasa kita tak ada. Bahasa kita nak cakap lampau kena tambah telah. Bahasa kita nak cakap akan datang kena cakap akan datang. Itulah akan. Kalau ataupun sedang. Bahasa kita nak cakap tentang macam tu tak ada. Lepas tu kalau bahasa kita nak masukkan pelaku tu tak boleh. Dia satu perkataan lain. Ganti nama pelaku dia. Ia perempuan tak ada. Yang dia orang ni kalau bahasa Arab ni ada sekali dalam Quran ni ada sekali maklumat tentang pelaku tu jantina dia apa. Berapa banyak sekali ada kat dalam tu. Ramai ke, 1 ke, 2 ke, semua ada. Macam tu maksud dia. Jadi pelaku ni dia subjected tu perkara yang kita dah belajar kemarin. 2-3 hari lepas. Makna pelaku ni isim lah. Pelaku ni isim. Jadi dia tu memberitahu juga kita tentang maklumat. Isim ada maklumat apa? Ada. Okey. Maknanya betul Mak Ji. Maksudnya kalau pelaku ni dia ada maklumat, dia sama ada dia makrifah ke kan? Bentuk lah kita kata bentuk. Senang kita kata ada maklumat bentuk. Kemudian ada maklumat bilangan. Dan juga ada maklumat jantina. Macam tu lah. Jadi maksudnya, wow, satu kalimah fi'il. Ya. Maksud dia macam tu. Okey, seterusnya. Dhamir ia atau ia perempuan di dalam kalimah fi'il boleh dizahirkan dalam kalimah isim marfu' selepasnya. Ni yang guna belajar marfu' tu. Bila kita nak belajar fi'il tu, kita nampak. Oh, maknanya kalau ada isim marfu' selepas kata kerja tu tadi. Okey, kalau ada isim marfu' maknanya tanda dia apa? Baris dia apa? Dhamma, Masya Allah.
Bila ada isim marfu' selepas kalimah fi'il, maknanya itu adalah fa'il, pelaku yang dizahirkan. Faham tak? Maknanya, nanti kita tengok contoh. Maknanya, tapi itu hanya untuk pelaku ia lelaki atau ia perempuan dalam kalimah sahaja. Itu je. Maknanya ada isim yang marfu' berbaris dhammah selepas fi'il yang pelaku dia ia atau ia perempuan. Dia maknanya dia tu adalah pelakunya. Yang kita nak kata ia tu lah siapa? Ia tu. Ada dalam bentuk isim marfu'. Hanya fi'il mudhari' sahaja yang mempunyai i'rab. Sadaqallahul azim. Makna apa? Benarlah Allah yang Maha Agung. Sebab apa? Senang. Kan Allah kata senang. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Nampak yang kita susah-susah hati belajar i'rab tu, fi'il mudhari' je yang ada i'rab. Fi'il lain tak payah. Dia tak berubah. Okey. Pecahan fi'il. Jadi yang kita kata tadi, pecahan fi'il kita dah tahu dalam fi'il ni ada berapa maklumat. Ada 3 maklumat ni kan, lebih kuranglah 3 maklumat ni. Jadi dalam 3 maklumat tu, kita mempecahkan fi'il ni lagi mengikut masa. Jadi antara, maknanya boleh, kita ni boleh cerita fi'il ni, boleh ikutkan pada perkataan tu sendiri, maknanya makna, dari segi makna. Ataupun kita boleh ikut pada pelaku dia. Tapi sekarang kita buat pecahan yang paling senang lah bagi kita ni. Untuk pecahkan fi'il tu, kita bagikan mengikut masa. Supaya kita lebih senang nak digest dan kita nak penuhi objektif kita, iaitu kenal dan boleh terjemah. Kenal untuk terjemah. Jadi mengikut masa, kita bagikan dia kepada yang pertama, fi'il madhi. Makna dia apa? Kala lampau, untuk menunjukkan masa lampau. Ni dalam satu kalimah ni. Okey. Kemudian fi'il mudhari', masa kini dan masa depan. Dan juga pecahan yang ketiga, fi'il amar, perintah atau masa depan saja. Maknanya untuk kita tahu fi'il mudhari', kita mesti tahu fi'il madhi tu dulu. Untuk tahu fi'il amar, mesti kita tahu fi'il mudhari' sebab dia punya perubahan tu saling berkait rapat. Okey, kenapa? Okey, kita tengok contoh pembahagian fi'il mengikut masa. Fi'il madhi, bila kita tahu dia madhi maknanya kala lampau. Jadi terjemahan kita ialah kita tambah dalam bahasa kita, kita tambah telah dan dot tu ialah kelakuan ataupun kata kerjanya. Ini pelaku dan oleh ia. Oleh tu nak menunjukkan pelaku, Q. Terlepas ni ada cerita tentang pelaku. Contohnya, perkataan dia apa? Alima. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi ni juga merupakan kata dasar dalam bahasa Arab. Kalau macam bahasa kita, perkataan kan, kita kena tambah-tambah tepi-tepi tengah dia ke apa baru kita tahu dia kata kerja kan. Okey, contoh kita kata perkataan tahu lah dekat sini. Ni ada orang ingat tahu, tokwa tu kan. Kan? Orang Kedah cakap tahu. Betul tahu. Ni tahu. Maknanya pekerjaan kan. Kata kerja tahu. Jadi kalau tahu, ni satu kalimah ni kan. Tapi dalam bahasa Arab, contohnya satu perkataan ni, dia ada 3 maklumat ni. Dia kata dasar, kalimah, 3 huruf ni. Jadi dia dah lengkap dah. Satu kalimah tapi dia dah memuatkan dalam tu maklumat tentang masa. Lepas tu kata kerja dia mengetahui perbuatannya dan juga dhamir ataupun pelaku oleh ia. Faham Faham Ini kata dasar dalam bahasa Arab. Kalau kita tahu ni, kita banyak tahu kosakata ni, yang kat fi'il madhi ni, insya-Allah banyaklah perkataan yang lain kita boleh tahu. Dah ada vocab lah kita. Okey, kita buat yang ya. Alima Muhammadun. Maknanya telah mengetahui oleh ia. Lepas tu ada Muhammadun. Oleh Muhammad. Maknanya ia ni adalah Muhammad. Ini yang dimaksudkan tadi. Ini adalah pelaku ataupun dhamir pelaku yang dizahirkan.
Yang dizahirkan. Ini kita kata isim marfu' tu. Ini isim marfu'. Dia mesti isim marfu'. Kalau dia mansub, bukan. Dia mesti marfu' lah. Tapi hanya untuk ia je. Kalau ada yang lain mereka tak boleh. Tu kita belum tengok lagi. Ni kita tengok je kita punya fokus ialah kepada perubahan madi daripada mudhari' kepada amar. Tu je dulu buat masa ni. Okey. Alima Muhammadun kena letak keterjemahan kena ini kata kalimah fi'ilnya telah mengetahui oleh ia. Lepas tu kalau ada isim marfu' dizahirkan Muhammadun, contoh dalam ayat ni, oleh Muhammad. Jadi telah mengetahui oleh ia, oleh Muhammad. Mafhum? Muhammad telah Muhammad telah mengetahui. mengetahui. Baik. Kalau mudhari' dia macam mana? Mudhari' dia, terjemahan dia ialah ia, ... Okey. Kalau ini, ada apa? Ada ya di awal kalimah. Ini mudhari', tanda mudhari'. Perasan tak perkataan tu masih sama dari segi yang kata dasar dia tu ain, lam, mim. Tapi sekarang dah tambah dengan ya. Huruf akhir dah menjadi dhamma. Jadi bunyi dia pun dah lain. Bila ada je ya dekat depan ni maksudnya dia dah jadi fi'il mudhari' dari segi masa. Jadi ya'lamu jadinya ia mengetahui. Kita kedepankan ia tu untuk terjemah. Nak bezakan terjemahan mudhari' dengan madi. Jadi kita buat macam mana? Ia ... Ia mengetahui. Ini perbuatan masa kini ataupun masa depan. Ini pelaku dia. Boleh tak dizahirkan? Boleh. Mesti sama juga isim marfu'. Isim marfu'. Maknanya isim marfu' ialah pelaku yang dizahirkan ataupun dhamir yang dizahirkan. Okey, kalau amar huruf ya tu tadi berubah jadi hamzah wasal ataupun alif. Baris akhir daripada dhamma jadi sukun. Bunyi masa kita belajar tajwid. Macam mana nak bunyikan? I'lam. Lam. I'lam. Jangan kata a'lam. I'lam. Tak ada baris ni, tak ada harakat. Jadi kita kena tengok harakat yang ketiga. Itu kena tanya cikgu-cikgu tajwid lah. Okey, ni. Kan? Ni saya tak nak ubah kat sini. Nanti confuse pula. Tadi terjemahan dia macam mana? Terjemahan dia di awal ni kita letak kata kerja tu, kata dasar. Kemudian tambahlah oleh engkau. Maknanya dot-dot ni ialah perkataan yang ni. Ain, lam, mim tu. Dalam bahasa kita ketahui je lah. Kan? Tapi kita tambah lagi lah oleh engkau. Tapi kalau bahasa Arab tu, kalau dia tengok satu tu dah tahu dah. Ini kata perintah. Macam itulah. Faham ke? Boleh Kita teruskan. Kita tengok contoh yang ni pula. Ja'alallahu. Jadi terjemahan dia telah menjadikan oleh ia, oleh Allah. Ada maklumat masa, kata kerja dan juga dhamir. Kalau dia jadi mudhari' ada ya, dhammah, tapi kata dasar masih sama. Jim, ain, lam. Yaj'alu. Ia menjadikan oleh Allah. Ni cerita dari segi masa je. Perubahan tu, beza dia tu dari segi masa. Maknanya Allah menjadikan. Ij'al. Ij'al. Jadikanlah oleh engkau. Ini tak boleh ada fi'il dizahirkan dah tak masuk kat situ. Cuma ia je yang boleh untuk kata ganti nama ketiga. Okey. Seterusnya kafaradh-dhalimuna. Kafaradh-dhalimuna telah ingkar oleh ia. Apa yang bateri habis ni? Ni ada lagi? Dengar tak? Dia ni kena screw lah. Okey, tak ada pun.
Dengar ke? Okey. Kafara zalimuna, telah ingkar oleh ia oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang zalim telah ingkar. Yakfuru zalimuna. Perhatikan perkataan yang 3 huruf tu masih sama. Cuma sekarang ada tambah ya. Ada bertukar dhamma. Lepas tu kita ke yang tukar tu? Kita ke yang kena tukar baris tu? Bukan. Siapa yang tukar baris tu? Allah punya kerja. Betul. Dalam Quran tu kita ni nak kenal. Kita Tak, kenal bukan. je. Kita tahu, oh dah ada dalam tu macam ni. Jadi terjemahan dia, kalau ukfur, ingkarlah oleh engkau. Tu yang saya kata tak payah susah hati. Baris apa baris apa? No, kita buat tu, kita boleh tahulah. Okey, banyaklah perkataan sebenarnya yang kita biasa sangat dengar. Contoh perkataan, kalau katakan saya tambah dekat sini je. Perkataan 3 huruf. Rasa saya ramai yang tahu. Okey, macam perkataan apa? Sin, jim, dal. Apa maksud dia? Sujud. Sujud. Jadi jangan cakap sujud je. Saya tak apa kalau tak ingat vocab. Betul. Tapi telah apa? Kita buat macam ni lah. Tambah. Telah sujud oleh ia. Macam tu. Tapi kalau saya tambah pula. Tadi sin, jim, dal tu. Sajadah tu. Tapi sekarang saya tambah baris yang ni. Ya. Tu doma. Dah tak tahu bunyi di sana kan. Sebab kita tengok Quran nanti kita tahulah. Ni sebab saya dah selalu cakap. Jadi saya pun ingat sebab tu. Yasjudu. Terjemahan dia? Ia sujud. Betul. Kalau di sini pula masih lagi kata dasar dia tu sujud. sama. Sin, jim, dal. Tapi baris dia dah tukar. Baris dia jadi hamzah wasal. Yang ni kekalkan. Ikut fi'il mudhari'. Ini dan yang akhir tu baris sukun. Bunyi dia? Usjud. Jadi terjemahan dia? Sujudlah oleh engkau. Macam tu je. Oleh engkau. Ya. Agak sebenarnya banyak tak susah lah, boleh cuba. Cuba saya letak je perkataan tu. Nanti saya senaraikan. Kita buat latihan dulu. Kita buat latihan yang ada ni dulu ya. Okey. Pembahagian fi'il. Boleh sempat tak kita buat latihan ni? Lagi 5 minit patutnya boleh ni. Laju je ni. Okey, terus terjemahkan. Apa kita kena buat? Terjemahkan kalimah-kalimah fi'il dan isim di bawah. Sebabnya semua dah diberi. Tinggal terjemah je. Okey, cuba saya panggil. Boleh ke buat seorang-seorang? Ataupun buat sama-samalah dalam kelas ni pun sekali dengan yang online. Boleh Okey. Jadi terjemahannya, ja'ala, cuba buat. Terjemahannya apa? Telah menjadikan oleh ia. Betul. Telah menjadikan oleh ia. Habis tu dia akan jadi Yaj'alu. yaj'alu. Terjemahan dia? Ia menjadikan. Ia menjadikan. Ia menjadikan. Ni bunyi dia? Ij'al. 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 Jadikanlah oleh engkau. Oleh engkau. Buat masanya kita baru belajar yang paling basic. Engkau, ia, engkau. Ia dengan engkau je pelaku dia. Okey, kafara. Telah ingkar oleh ia. Oleh ia. Telah ingkar oleh ia. Yakfuru. ia ingkar. Ia ingkar. Ya. Ingkar. Ukfur. Oleh engkau. Ingkarlah oleh engkau. Okey. Terusnya. Dakhala Adamu. Telah masuk oleh ia. Oleh Adam. Telah memasuki oleh ia oleh Adam. Maknanya Adam telah Masuk. Adam telah masuk. Jadi kat situlah kita belajar ni kan. Macam leceh sikit bunyi dia tu. Tapi kita buat je lah. Sebab apa? Kita belajar nahu.
Kita bukan, kalau saya bukan, kita tak payah risau sangat macam kita kata, oh ni dah kalau masuk. Tak apa kalau tak ingat masuk ke apa benda ke, tak apa. Telah. Penting kita tahu kaedah dia tu, ini fi'il madhi. Jadi terjemahan kita telah dot oleh ia. Telah dakhala oleh ia. Ingat kalau tak apa. Okey. Yadkhulu. Ia Ia memasuki. memasuki Ia oleh syaitan. oleh oleh syaitan. syaitan. Oleh Syaitan. Ya, oleh syaitan. Syaitan. Syaitan memasuki maksud dia. Udkhul. Masukilah Masuklah oleh engkau. Oleh oleh engkau. Masuklah oleh engkau. Oleh engkau. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Okey tak. Yang ni je. Sami Allah Mendengar oleh ia Telah Allah. mendengar oleh ia. Okey, ni kita tahu ni. Pelaku dia Allah. Terus huruf besarkan. Besarkan huruf I tu. Telah mendengar oleh ia oleh Allah. Jadi mafhumnya Allah telah mendengar. Cuba terjemahkan. Sami Allahu liman hamidahu. Jadi Ia mendengar telah mendengar oleh Allah. ia lah juga. Telah Mendengar mendengar. oleh ia, oleh Allah. Tinggal tambah ni je. Tinggal tambah li. Lepas tu bagi man. Sesiap. Hamidahu. bagi siapa Hamidahu. Okey. Hamidah tahu? tak tahu. Li bagi orang. Okey, tadi betul tu. Bagi siapa yang, bagi orang yang telah memuji. Ni kan sama juga. Sami'ah, hamidah. Telah memuji oleh ia akannya. Dah dapat satu hari ni. Rupanya saya cakap macam tu. Saya sebut Sami Allahu liman hamidah. Dengar imam sebut, jadi terus baca Rabbana walakal hamd. Ayah lagi sebut Sami Allah tu sebab dah faham. Allah dengar siapa yang puji dia. Sekarang juga dia terus puji. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dalam i'tidal tu. Yasma'u nafsun. ia mendengar Ia mendengar oleh oleh diri diri oleh satu diri. oleh satu diri Satu diri, satu jiwa pun boleh. Ia mendengar oleh satu diri. Isma. dengarlah Dengarlah oleh engkau Dengarlah oleh engkau. Amanan nasu. telah beriman olehnya Oleh manusia oleh manusia. Yu'minu muslimuna. ia Dia beriman mendengar oleh Dia mendengar. beriman. Dia ia beriman. beriman oleh Orang-orang yang menyerah menyerah diri. Orang yang menyerah diri. Sekejaplah, tak cantik pula. Sekejap ya. Oleh orang-orang yang menyerah diri. Kenapa cakap menyerah diri ni? Tu maksud asal dia lah. Aslama. Jadi daripada perkataan aslama. Amin. Berimanlah Oleh engkau. Amin. Amin. Bukan amin tu. Yang tu perkenankanlah oleh engkau. Yang ni amin. Berimanlah oleh engkau. Akhraj. telah mengeluarkan oleh Oleh ia. Oleh Rasul itu. Oleh Rasul. Yukhrijul zalimuna.
Ia Ia mengeluarkan dia oleh mengeluarkan. Ia mengeluarkan orang yang zalim Milik itu. orang-orang yang Orang-orang yang zalim. Okey. Ya. Ia mengeluarkan orang yang zalim. Faham tak maksud mengeluarkan ni? Maksud dia boleh juga memberi maksud mengusir. Okey. Akhrij. Keluar. Keluarkanlah Keluarlah oleh Engkau. engkau. Keluarkan ke keluarlah? Keluarlah Keluarkan oleh engkau. Keluarkanlah oleh oleh engkau. Tak ada Kalau kan. keluar dia tak sama. Kalau keluar ukhruj. Dia dengan baris hamzah wasal. Kalau keluarlah oleh engkau. Ukhruj. Ini keluarlah. Ukhruj keluarlah. Tapi kalau akhrij keluarkanlah. Apa beza? Macam tadi saya kata bila keluarkan ni ada memberi maksud usir. Kalau keluar je tak semestinya exit. Kalau keluar tu exit keluar. Ya? Yeah? Beza sikit lah. Teacher, kalau yang rasul tu mana yang itu dia? Alif lam. Alif lam. Biasanya kalau alif lam ni macam tu lah kita tambah itu. Tapi tak biasa keadaan tu, tengok konteks. Tapi secara umumnya bila ada alif lam, dia beza dengan nakirah, rasulun. Seorang rasul dengan ar-rasulu, rasul itu. Macam tu. Beza. A book dengan the book. Lebih kurang lah maksud dia. Kalau ada alif lam tu the prophet, the rasul, the messenger. Dia tak boleh jadi seorang rasul itu. Tak boleh lah, dah tak perlulah. Sebab dia dah makrifah. Terima kasih. Rasul itu. Okey, qalal mu'minuna. Telah Telah berkata berkata oleh orang-orang yang beriman. orang Telah berkata oleh Ia oleh Oleh orang-orang yang beriman. beriman. Yaqulu, Berkata, Ia dia berkata oleh orang orang yang ingkar. ingkar. Betul. Engkar. Qul, Berkatalah oleh oleh engkau. Pandai ni kita. apa dia? Pandai. katakanlah. Is it? Katakanlah oleh engkau. Dah pandai dah kita. Alhamdulillah. Katakanlah oleh engkau. Ya, Kak Rosna tanya apa tadi? Tak ada. I was just mixing it around. Okey, Alhamdulillah. Khalas hari ni. Betul lah ada orang kata pandai dah kita hari ni. Betul, pandai lah dia. Darjah satu punya pandai, Alhamdulillah lah. Tak adalah siapa yang kata saya tak dapat apa-apa, tak mungkin kan? Sekurang dapat sikit pun ada. Tak banyak dapat sikit, tak mungkin dapat tak langsung tak dapat. Okey. Saya cuba berikan perkataan-perkataan yang biasa sebenarnya dalam bahasa kita. Jadi kita tinggal buat aja sikit. Allahu Akbar. Boleh ke? Boleh. So, sabara. Nanti dia jadi apa? Masih lagi perkataan dia sama tapi kita kena tambah. Bersabar ke sabar? Ya. Telah sabar oleh ia. Bersabar Okey. ke sabar? Lagi kalau dia jadi Ia sabar. dia bersabar. Ini kalau dia jadi Sabarlah oleh engkau. Sabarlah oleh engkau. okey, bagus. Macam tu lah. Senang kan? Lagi pandai, tambah pandai pula, masya-Allah. Okey. Lagi perkataan yang selalu kita jumpa, kita gunakan syakara. Ni cuba Ia telah syakara. Telah bersyukur syakara oleh ia. Lah syakara oleh ia. Tiba-tiba Kak Aini tak tahu syakara apa. telah syukur. Bersyukur. Telah bersyukur oleh ia. Okey. Nanti kita saya tambah lagi. Bersyukur. Ia Okey, bersyukur. ini perkataan ni pun selalu kita cakap. Kita dah guna dalam bahasa kita. Bakhil. Oh, Bakhil. Jadi telah bakhil oleh Telah bakhil oleh ia. ia. Kedekut ya, kedekut. Telah kedekut pun boleh. kedekut Lokek. oleh ia. Orang Johor cakap lokek. Lagi?
Bakhila. Apa lagi? Kataba. Selalu jumpa. Dia cakap Telah menulis menulis oleh Menulis ia. menulis. Menulis Menulis. maksudnya. Ia menulis. Qara'a. Telah membaca oleh Ia Ah. oleh ia. Jadi tinggal tambah je ya tu. Atau yang untuk 3 huruf ni boleh lah. ia Banyak membaca, perkataan tu dalam. bacalah oleh engkau. Ni semua dalam bahasa kita ni ada. Iqra. Teacher nak tanya sikit tentang fi'il amar ni. Okey. Ada yang saya tengok tu ada kita letakkan lah, ada yang tak letak lah, letak lah saja. So ada perbezaan maksud ke? Ada. Ada beza maksud. Itu dari segi bahasa Melayu pun ada. Bahasa Arab pun ada. Macam kita kata nazala. Contoh nazala apa nazala? Turun. Telah Telah turun oleh ia. Okey. Jadi turunkan yanzilu. Kan? Telah Turun. Naz- Dia turun. oleh engkau. turun. Telah turunlah turun oleh ia. Turunlah oleh engkau. Turunlah. Okey. Turunkanlah. Turunkanlah tak tu. Turunlah. Turunlah oleh engkau. Anzil dia punya tu. Nazala. Yang Telah anzilu jadi anzil kan? Okey, jap. Maksudnya macam ni. Perkataan. Okay, contoh perkataan. Contoh perkataan yang tadi tu kita buat tu kharaja kan? Okey. Kharaja. Itu kita akan belajar dalam saraf lah. Ini yang apa kalau kharaja apa dia? Kharaja keluar. Ni keluar. Yakhrija. Bukan yakhrija. Yakhriju. Kita tak yang bubur baris. Yang bubur baris ni dalam Quran dah ada kan? Kita nak buat je macam tu. Okey. Baris dia yakhruju. Yakhruju. Jadi akan jadi Ikhriju. ikut je. Dia akan ikut ni je. Salah. Dia akan ikut baris yang lain tu ikut. Ukhruju. Jadi okey, bezakan dengan akhraja. Ni ada tambah satu huruf. Jadi bezakan maksud perkataan ni tadi. Kalau ni tambah akhraja jadi Keluar Yakhriju. oleh ia. ini jadi yukhriju. Yakhriju bukan yak. Bukan. Yukhriju dan yang ini jadi akhrij. Akhriju. Kenapa dia tak transfer? Okey, akhrij. Okey, ni beza dia. Apa saya nak tengok dulu Okey, yang ini maksud dia ialah keluar. Telah keluar oleh ia. Ya, keluar oleh ia. yang ini telah mengeluarkan. Telah mengeluarkan Telah oleh mengeluarkan ia. oleh ia. Okey, yakhruju dia dari sini kan? Jadi ia keluar. Cuba bezakan maksud dia. Ia keluar. Dengan ni keluarkanlah oleh engkau. tapi kalau bezakan keluar dengan mengeluarkan. Itu nak ceritanya tu. Jadi yang ni kita dah tahu dah ia keluarkan. mengeluarkanlah Mengeluarkanlah. Yang ini keluarkanlah oleh engkau. Ada tambahkan. Ada beza tak? Satu ada benda, ada objek. Mana yang ada objek? Yang ini ada objek. Dia bila katakan ni perlukan objek. Tapi yang ini tak perlukan objek. Dia perbuatan tu sendiri je, keluar je. Yang keluar diri dia. Keluar diri dia. Saya keluar dari bilik tu. Saya keluarkan dia dari bilik itu. Dia macam itulah. Saya masuk kelas. Saya masukkan seseorang dalam kelas. Saya masuk nama. Maknanya saya daftar sendiri. Tapi kalau saya masukkan nama orang lain. Macam itulah. Maksud tu kan tu. Beza dia kat situ. Ya. Jadi macam ija'al tu dia jadi jadikanlah ke jadilah. Ada setengah-setengah perkataan dia selalu jadi dalam bentuk macam tu. Walaupun asal dia 3 je huruf. Macam jadikanlah. Dia tak boleh jadilah. Jadilah dia dah perkataan lain pula dalam bahasa Arab. Ja'ala memang menjadikan.
Dia asal dia pun dah maksud dia perlukan objek. Macam itulah. Kalau yang menjadi tu dia akan guna perkataan lain terus. Dia ada yang ini, yang belajar yang ini yang paling basic, ini basic sekali. Maknanya kalimah 3 huruf. Ini pecahan kalimah. Kalau kita ikut yang tambahan ni, ini dah yang dimaksudkan pelajaran sorof. Nanti belum lagi lah kita ni. Sorof, pelajaran sorof. Pelajaran sorof, modul Orang apa? sorof tu morfologi. Kalau morfologi biasa dengar. Morfologi ni binaan kalimah. Okey. Kalau morfologi kita belajar tentang binaan kalimah. Yang sekarang ni kita belajar pecahan kalimah. Pecahan kalimah je. Maknanya kalimah-kalimah untuk dalam ayat. Dalam ayat. Hari ni belajar pecahan kalimah dalam ayat. Kita dah kenal, boleh terjemah. Kenal, boleh terjemah. Nanti bahagian kedua tu, sorof tu binaan kalimah. Macam mana bila tambah satu huruf, dia dah menjadikan perkataan tu jadi macam panggil apa? Transitif lah, tak transitif lah. Itu bahasa kita belajar sekolah dululah. Kalau bahasa Arab dia nama dia muta'addi, menjadikan dia muta'addi macam tu. Kalau bahasa Inggeris tu kata-kata jadikan kata kerja transitif atau tak transitif. Itu belajar morfologi nanti. Contoh kan? Contoh. Kalau siapa dah nak keluar tak apa ya. Contoh kan kalau kita nampak perkataan ni. Inilah bulan Ramadan ni seronok sikit pakai perkataan yang selalu kita sebut. Nazala maksud dia turun. Tapi kalau dia tambah satu huruf. Nazala. Nazala. Maksud dia apa? Turun juga tapi ada tambah sikit. Nazala. Ini turun biasa. Perkataan tu. Yang ini sentiasa. Dia ada memberi maksud sentiasa ataupun sentiasa turun ataupun berkali-kali. Itu. Ini belajar saraf. Lagi interesting lah. Ini modul 3 tapi tak bolehlah sampai terus modul 3. Mestilah modul 1 ni dulu kenal dulu. Lepas tu anzala. Kalau anzala pula anzala. Ni turunkan. Ada tambahkan. Turunkan. Tambahkan. Kan beza? Saya turun tangga. Maksudnya saya menuruni tangga dan saya menurunkan tangga. Dah terus dalam kepala kita dah beza dah. Jadi Quran tu nuzul Quran. Quran tu turun. Jadi turun kan maknanya sentiasa ni orang yang baca Quran tu turun juga pahaman dia ke apa ke. Walaupun kita kata memanglah asalnya Nabi je suruh dapat kepada Nabi. Tapi sama juga kita mana tahu kan macam pahala benda tu dah jadi satu perkara yang ilmu ghaib lah di sisi Allah. Kenapa dia masih lagi kita kata turunkan Quran pada kita. Turun ke langit dunia cerita dia macam itulah. Anzala. Datang daripada perkataan yang nuzul Quran tu datang daripada salah satu lah ni perkataan ni. Kata terbitan. Okey Mak Ji, apa soalan Mak Ji? Akhraja tu. Akhraja kalau fi'il amar dia jadi akhrij. Akhrij. Baris bawah akhrij. Sukun. Kalau fi'il amar dia memang baris sukun akhir dia. Lah oleh engkau, betul. Macam mana buat ayat? Keluarkanlah oleh engkau. Kalau perkataan contoh, qatala, bunuh. Tapi kalau qatala, dah maksud dia perang. Kenapa? Sebab ada maksud saling. Tambah je satu huruf, jadi maksud saling. Ada dua pihak. Kan? Saling. Jadi terus maksud dia, dalam bahasa kita terus perang. Shortcut dia lah. Shortcut dia jadi perang. Okay, macam tu lah. Ustazah tolong tulis yang qatala dengan perang dengan. Okey, ni kalau dari segi ni lah kan qatala contoh dia macam ni. Satu je, 3 huruf je. Qatala membunuh. Telah membunuh Dah membunuh oleh Oleh dia. dia.
Sekarang dia tambah satu. Qatala. Yang dimaksudkan tu ialah penambahan pada huruf yang alif ni. Tu tambah satu huruf. Dah bilangan dia dah jadi 4. Maksud dia apa? Perang. Telah Bila Sampai tambah alif ni, dia menunjukkan yang dia tu dah ada memberi maksud saling, ada dua pihak. Jadi maksud dia kalau saling membunuh tu perang lah. Perang ataupun berperang. Ni baca telah perang pula berperang oleh ia. berperang, telah berperang oleh ia. Tak payahlah cakap saling lagi dah. Iya, betul. Macam ni tadi penambahan dia pada zai ni, maknanya ada syaddah. Nazala. Jadi sentiasa ada maksud sentiasa berturun ataupun berkali-kali dia turun. Yang ini maksud kalau anzala turunkan. Ini perbezaan. Ada yang tambah dia dekat depan, ada tambah tengah. Kalau kita baca bahasa Inggeris tu infix. Ada yang infix, ada prefix. Macam itulah. Ada suffix. Tapi biasa Kalau fi'il amar macam mana? fi'il amar qatala. Berperanglah. Berperanglah. Qatilu. Oh, Qatilu fi sabilillah. Dia akan jadi macam tu. Dia ni yang belajar morfologi ni tak susah, sebab tu kita push off lagi. Sebab apa? Dia dah ada formula ni. Selain daripada yang 3 huruf, yang ni kan 3 huruf, tapi selain daripada 3 huruf tu, dia ada formula dia. Lepas tu dalam Quran dia tak payah banyak pun. Dia ada 10 aja macam tak sampai 10. Dia punya pattern tu. Pattern tu dah ada. Okey, siapa nak tengok, dia boleh tengok dalam buku panduan sebenarnya kita dah bubuh. Dekat bahagian ni, yang warna kuning ni, muka surat berapa? Cuba cek sikit, Adilah. Muka surat 20 ke? Kan? Ini saya tak pandai. Yang ini saya punya version lama. Nanti saya ambil yang baru, dia ada dengan nombor lah, bukan nombor Roman. Ni. Yang susah sikit tu sebenarnya yang bahagian yang pertama ni, yang basic ni. Ni. Tapi yang lain macam wazan, kita kata fa'ala, tu nampak tak? Kita dah terangkan dah. Jadi dia punya formula tu sama. Formula dia tu steady je, dia dah tetap. Jadi kalau ada fa'ala macam qatala, perlakuan dua pihak saling. Ataupun cubaan untuk melakukan hendak. Macam kita kata hendak ja'ala. Lepas tu dia ni transitif. Maknanya perlukan objek. Ya ke perlukan objek? Yalah. Jadi fa'ala yufa'ilu fa'il. Dia punya fi'il amar. Okey, tengok balik semula atas. Adakah merujuk pada apa yang saya sedang tunjuk ni? Kalau tidak pun tengok je page ni ni. 19-20 ya. Okey. Madi dia macam ni, mudhari' dia macam ni, amar dia macam ni. Jadi benda tu dia dah fix. Tak payah tengok kamus pun. Maknanya kalau kita faham, bila tambah ni, dia ada memberi maksud saling dua pihak. Jadi dia punya mudhari' macam mana? Macam tu. Yufa'ilu. Kalau dia punya amar dia macam mana? Dah tak ada lagi hamzah wasal dah. Tapi fa'il. Ni modul 3. Jangan jam crank sekarang. Not yet. Don't. Just nak bagi tahu je. Jadi maknanya kalau saya nak rujuk ni kat mana? Saya kena ada kitab apa ke? Tak payah. Tak payah beli kitab-kitab dulu. Ada dekat dalam buku panduan yang warna oranye. Ada orang memang rajin macam tu kan? Macam saya dulu bermusim. Page depan yang mana? Buku ni. Buku ni yang depan dia macam ni. Panduan terjemahan bahasa Arab. Yang saya tunjuk tu tadi ada dalam buku ni. Nanti saya tunjuk kat Mak Ji. Dalam buku Orin. Yang tu. Okey? Boleh? Jadi semuanya ada masa dia, insya-Allah kita akan cuba kita dapat kita belajarlah ni nanti morfologi tu. Morfologi ni lebih pendek daripada modul 1 ni pun saya rasa. Sebab dia macam clear cut. Modul Tisarruf ni sebenarnya clear cut untuk Quran. Kalau kita nak belajar kitab tak ada baris, tu mungkin lama. Sebab wazan dia banyak lagi. Kalau dalam Quran wazan tak banyak. Ini je sampai sini je untuk pengetahuan Azlina ya.
Yang dah belajar saraf mesti macam dulu berasap je kepala. Tak ingat langsung lagi tu. Okey. Baik. Ada soalan lagi? Buku baru kata Puan Firdaus muka surat 15. Yelah kot. Muka surat 15 dan 16. Okey, saya tak update lagi yang saya punya ni. Jadi dekat sini pun ditunjukkan contoh yang ada 4 huruf pula. Memang asal-asal dia 4 huruf. Tadi kita kata semuanya asal 3 huruf kan. Tapi dalam Quran tak banyak yang ada 4 huruf ni. Yang ni je. Jadi buat apa kita untuk Quran, tak payahlah kita susah jauh sangat pergi. Kaji yang ni je pun insya-Allah dah cukup. Tapi kalau yang siapa dah boleh, silakan. Jangan pula berhenti. Siapa yang tengah memang semangat, jangan mana keedah yang lain ke, ada ustaz lain ke. Ini saya kata Nahwu Ringkas ni memang untuk orang yang basic level sangat. Level basic sangat. Apa basic level? Yelah. Asas sekali. Bayangkan jas 1. Dah boleh baca Quran, dah boleh baca. Tapi tinggal nak kenal pula makna. Itu kita punya level lah. Walaupun saraf, maknanya dia masih lagi level yang paling asas. Siapa yang habis Nahwu Ringkas ni, dia tak belum lagi lah boleh cakap Arab tu, tak lah. Saya sendiri pun tak tahulah. Kalau yang ada, Alhamdulillah. Tapi itu bukan purpose, bukan goal dia. Bukan boleh cakap Arab. Memang pelik kan kalau kita belajar. Tapi kalau belajar Quran memang tak pelik lah. Lagi pelik orang yang belajar bahasa Arab lama tapi tak faham Quran. Betul tak? Itu yang banyak terjadi. Kalau kita belajar Quran saja, kita tak boleh berbahasa Arab, tak pelik sebenarnya. Okey? Dan tak semua Arab pun faham Quran sebenarnya. Main agak-agak aja. Itu yang jadi bukan-bukan tu. Okey. Baik, itu sajalah untuk hari ini. Besok kita sambung lagi dengan pelajaran kita iaitu pembahagian fi'il. Maksudnya masih lagi latihan ni lah yang kita baru buat tadi. Okey, dengan kosakata yang lain. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.